tu dia bising-bising, dia tak nak tengok saya punya muka dan halau saya daripada keluarga. Selamat datang ke rancangan Diari Mu'alaf. So J merupakan yang saya tahu merupakan seorang mu'alaf. J, saya rasa ialah sebelum ni kita dengar cerita-cerita mu'alaf tentang macam mana dia dapat hidayah dan cakap bagaimana J tu sendiri mendapat hidayah. Mengatakan macam mana JJ dapat hidayah. Pada tahun 2018 J mimpi satu mimpi. Dalam mimpi itu, J tengah berdoa di gereja JJ sendiri. Maksudnya J seorang sebelum memeluk agama Islam, agama lama saya adalah Kristian. Saya seorang padri selama 22 tahun. Okey. Dan bila dalam mimpi itu, JJ nampak bila tengah berlutut dan berdoa pada Nabi Isa, dan ada seorang dia pakai serban, mengatakan macam ulama atau haji. Okey, dan dia datang terus pegang tangan JJ, tangan kanan JJ, dan dia tanya saya, kenapa awak berdoa pada ciptaan? Kenapa awak tak nak berdoa dengan dia pencipta? Tanya JJ lah, maksudnya orang tu secara direct lah. Orang itu memang pegang tangan JJ, dia tanya terus. Bila masa itu saya terkejut dan bangun. Dan mimpi itu macam ulang-ulang dalam saya punya otak saja. Ingat lah. Yang 2018, yang ini pada 10 hari bulan 2 2018. Selepas itu saya jumpa salah seorang kawan, dia memang Islam juga, dan bila saya cakap dengan dia pun tahu saya seorang padri dan saya buat dakwah untuk orang agama-agama lain, memelukkan convert to Kristian. Dia memang kenal saya. Lepas tu dia direct to the point dengan saya, yang itu memang saya tak puas lah. Dia cakap, oh JJ, masa itu dia orang panggil saya J Paul. Okay? Nama sebelum meluk Islam. Okey, J, saya rasa Allah nak you meluk Islam, masuk dalam Islam. Saya terfikir, apa pula saya bawa orang-orang lain memelukkan Kristian, dia pula ajak nak saya masuk dalam ini. Lepas tu saya abaikan benda itu. Dan selepas itu memanglah macam biasa saya buat saya punya kerja, okey, dan dekat gereja saya semua. Dan saya pun ada buat kerja sebagai business security base manager. Selepas itu tahun 2022, mimpi yang sama. Maksudnya sama sebiji, tak ada satu dot pun ubah. Mimpi yang sama. First saya nak dapat 2022 bulan 2 yang sama, 1 hari bulan. Okey, bila saya tengah tidur malam, masa itu saya dapat mimpi yang sama. Dan bukan hari 1 hari 2 hari mimpi yang itu. Macam tadi saya kata, ada seorang ulama atau haji datang tarik tangan saya mengatakan, kenapa you berdoa dengan ciptaan? Kenapa tak nak berdoa dengan pencipta? Lepas itu hari-hari macam JJ, contoh saya duduk terlelap ke, tiba-tiba mimpi itu akan muncul. Walaupun rumah saya berekon, bilik saya berekon, berpeluh. Maksudnya ada something JJ rasa. Saya rasa something, sebab daripada 2018 itu mimpi itu ada. Memang I dah go through pasal Islam. Okey, memang maksudnya seorang ada study lah. Yes, memang seorang padri, dia belajar padri pun semua agama Kristian, dia orang akan touch bab-bab macam Islam, Buddhis, Sikh, Hindu. Basic dia orang akan touch pasal story-story agama. Macam tu juga JJ pun ada touch. Daripada 2018 itu memang JJ ada go through sikit-sikit. Bila saya dapat mimpi ni, hari pertama bulan 2 tu, 1 hari bulan, saya tak ambil besar sangat. Okey, terus 3-4 hari buat saya macam berdebar-debar, tak selesa. Macam, bukan macam tak selesa, buat saya dah takut dengan betul. sesuatu. Betul. Buat saya takut dengan sesuatu. Saya pun fikir, lepas tu masa tu saya tengah bekerja di Section 18 Shah Alam, oleh-oleh. Dekat sana ada seorang haji, dia memang haji. Okey, yang ada kedai
jual Quran, macam kemayan, ada tasbih, yes, kopiah, sebagainya. Okay. Bila saya pergi jumpa dia, lepas tu saya bagi tahu, saya panggil dia Aziz jugalah. Aziz, nak sembang sikit boleh? Boleh je. Ada apa? Tak nak sini. Saya nak personal. Bila saya bawa dia, bagi tahu mimpi ni semua daripada 2018 sampai yang 3-4 hari berturut, dia kata, J, saya rasa J ni pendakwah dalam agama J, dan juga semua orang kenal J. Okey, mana tahu ini masa hidayah untuk J. Saya tanya, hidayah itu apa? Allah terpilih seseorang. Kalau Allah terpilih, baru kita boleh dapat hidayah. Lepas tu cara dia explain, saya memang tenang hati. Dan dia kata, ini saya tak paksa J masuk agama Islam. Bila J faham apa itu Islam, dan bila hati J buka, baru J masuk Islam. Bila J rasa, barulah datang jumpa saya. Selepas dah bincang dengan dia, saya pun happy juga. Okey, cara dia bagi tahu. Yang orang pertama bagi tahu JJ itu, dia direct to the point. Saya tak suka. Mana-mana agama pun nak convertkan seorang, kita tak boleh direct to the point. Walaupun kita buat dakwah sekarang pun, kita tak boleh direct to the point. Maksudnya keras lah. Kita kena percaya dia punya kepercayaan pun. Bukan kata kita kata yang itu wujud, tapi kita tak boleh memecahkan seorang punya kepercayaan. Betul tak? Betul. Lepas itu 3 hari, 4, 5, 6, 7, 8 hari bulan. 8 hari bulan malam itu macam JJ terlalu ini tau, tak boleh lelap, duduk dekat sofa. I boleh rasa macam seorang datang pegang tangan saya. Maksudnya mimpi. That is my dream. Tapi dalam diri itu, sekarang saya pegang tangan, rasa macam mana? Maksudnya real secara macam betul-betul. Terkejut lah. Okey, buat saya 8 hari bulan malam itu saya call Haji, Haji kata kan, kalau bila hati buka ke apa-apa, call Haji. Okey, sekarang saya nak tanya satu, kalau saya nak masuk agama Islam, masa itu memeluk, saya memang tak tahu perkataan itulah. Okey, saya tanya, kalau saya nak masuk Islam, apa saya kena buat? Dia kata 2 kali mengucap 2 kali masyarakat. Lepas tu dia kata you guna percaya pada Allah, tiada Tuhan lain. Dia tanya, kenapa je? Saya kata, kalau saya nak masuk Islam, bila boleh masuk? Dia kata, bila-bila. Oh ya ke? Okey, bagi saya 1 hari masa. Yang ni 8 hari bulan. Saya minta dia 1 hari lagi. Untuk sebab saya kena ni, sebab I ada family. I punya keluarga semua memang strict dalam agama lama saya. Okey. Lepas tu 9 hari bulan itu memang malam itu buat saya berpeluh dan buat macam bangun hati saya berdebar. Okey. Lepas tu saya call Haji, kalau bila saya boleh masuk Islam? Dia tanya, bila J nak masuk Islam? Saya kata besok. 9 hari bulan, yang mimpi yang last saya dapat. 10 hari bulan, bulan 2, 2022, dekat Shah Alam Seksyen 14, saya memeluk agama Islam. Sampai sekarang mimpi itu tak ada. Okey, tarik saya memeluk agama Islam 10 bulan 2, 2022. Mimpi yang pertama saya dapat pun 10 hari bulan 2, 2018. Maksudnya tarikh yang sama? Maksudnya mimpi malam ke siang ke tu sama ke? Tak. Tarikh saja sama? Tarikh sama. Tapi mimpi tu macam tadi JJ bagi tahu. Bila terlelap ke atau tertidur sekejap ke, dia akan datang. Asyik mimpi itu. Tapi the best 8 hari bulan. I boleh rasa macam betul-betul ada orang pegang. Bila saya tengah berdoa macam ni kan, betul-betul ada orang pegang tarik tangan. Itulah buat saya takut dan rasa betul-betul. Macam lepas tu saya go through lah. Ini terus terang saya bagi tahu. Saya go through dengan surah Maryam dan buku John dalam Injil. Ada buat comparison ke macam mana? Yes. Buat comparison daripada Al-Quran dengan dekat surah Maryam dan dengan John, Matthew, Luke, John, Mark,
Luke, Matthew. Sebab ini 4 buku dalam Bible tertulis kisah Nabi Isa, kelahiran dia. Bila saya comparekan, saya akan dapat tahu sana satu point saja. Okey, bila dalam surah Maryam, Jibril datang membagi tahu dekat Maryam dia akan mengandung dan dapat seorang anak dan dinamakan Isa bin Maryam. Betul. Di sini benda yang sama tapi Jibril kalau Jibril juga, Gabriel kalau Jibril juga. Benda yang sama tapi sampai dia lahir itu cerita yang sama. Faham? Lepas tu dalam hati saya buka satu soalan. Kenapa Tuhan nak lahir dia terus melalui cahaya ke atau apa-apa terus tak bagi tahu dekat Maryam saya akan lahir di dunia ini untuk menghapuskan dosa ke atau mengajak apa-apa terus tak masuk dalam rahim. Tapi kenapa seorang malaikat nak datang bagi tahu? Yang itulah question mark untuk saya. Betul. Maksudnya okey, kalau bererti seorang malaikat datang mengatakan sesuatu pada seorang, seorang, maksudnya atas dia ada seorang tuan. Betul. Siapa tuan itu? Saya start cari itu. Itu start perjalanan kepada keyakinan untuk kembali kepada fitrah tu lah. Ya, betul. Itulah hari yang saya dapat fitrah balik. Faham, alhamdulillah. So itulah antara orang cakap apa, cerita JJ yang kita boleh anggap satu, kita boleh panggil ajaib lah mereka, dan tak semua, JJ pun faham, saya rasa JJ pun tak semua orang yang dipilih untuk mendapat hidayah. Dan saya rasa cerita JJ ni satu cerita yang menarik lah, yang kita rasa memang banyak kali kita bermimpi dan kita rasa yelah, saya dilahirkan sebagai Islam, saya tak tahulah, memang alhamdulillah nikmat Islam tu terus daripada lahir. Tapi macam J kena cari, ini ada antara orang cakap apa, perjuangan ataupun perjalanan seorang mualaf yang terpaksa J comparison daripada Bible dengan Al-Quran untuk menguatkan lagi orang cakap apa, untuk masuk ke dalam Islam. Dan boleh saya tanya satu kepada J lah, soalan kepada J sebelum itu, kenapa saya percaya mimpi? Okey, sebab kena bagi tahu, nanti betul. orang akan Confuse, question mark. Okey, macam contoh dalam Injil pun tertulis, Taurat pun tertulis, Nabi Ismail, anak dia Jacob, dia dapat mimpi walaupun adik-beradik dia buang dia. Betul? Dia punya mimpi menjadi. Macam itu saya anggap mimpi ni. Faham. Dan hari ini saya meluk agama Islam dan belajar di KDH juga dan bekerja di Okey, lupa nak cakap rupanya J adalah pelajar KDH. KDH tu saya kata kepada apa J? Kompleks Darul Hidayah. Kompleks Darul Hidayah yang berada di KL kan? Ya, betul. So JJ dah berapa lama belajar gitu J? Baru 6 bulan. Baru 6 bulan. So tadi lupa back kepada question, saya nak tanya J, dalam perjalanan J masuk Islam tu ada tak halangan yang, maksudnya bukan saya nak cakap, maksudnya halangan diri sendiri yang J rasa macam was-was? Kebanyakan orang masuk Islam dia akan ada perasaan was-was. Ini saya tak pastilah, mungkin setengah orang lain. J ada tak perasaan tu? Perasaan was-was memang JJ tak ada. Sebab ini niat dan tujuan JJ sendiri buat keputusan. Okey, tapi cabaran dugaan memang banyak. Daripada kawan, keluarga juga. Yang paling penting daripada keluarga lah. Maksudnya daripada J sendiri tidak ada masalah. Tidak ada masalah, tidak ada was-was ke apa pun. Sebab saya macam tadi katakan, saya dah compare baru saya buat keputusan yang betul. Yalah, kita kata tu satu pemindahan ataupun tujuan yang betul, tapi jalan yang sukar. Kita tahu satu tujuan yang sukar sebab J sebelum ni adalah, maaf cakap, bekas padri dan kita boleh panggil apa, missionary kan? Padri boleh, missionary boleh, evangelist boleh. Maksudnya seorang yang boleh tahu memang pasal Kristian A to Z. Dan orang cakap apa, ialah kita nak convince ataupun sesiapa nak memeluk agama Islam tu bukan susah. Dan saya rasa alhamdulillah J terbuka hati, dan saya rasa ni memang petanda Allah yang bagi supaya untuk hidayah tu J. Sebab hidayah bukan milik kita, hidayah milik Allah yang kita boleh petunjuk, kita hanya boleh tunjuk cara, kita boleh beri dakwah, tapi hidayah tetap milik Allah. Sambung part yang kedua yang kisah mengenai keluarga J.
Jom. Okay, so J, kita hari ni nak cerita pasal family J lah. Kita nak tahu kan, biasa mualaf ni ada halangan-halangan dia yang yelah setengah orang adik-beradik, ibu bapa, keluarga lah, saya cerita keluarga, sahabat handai. Tapi J macam mana tentang keluarga lah, kalau tak berkaitan cerita dengan kita? Macam saya punya family lah, diorang pegang dalam Kristen kuat. Agama lama saya memang diorang pegang kuat. Ialah generasi-generasi diorang. Okay, lepas itu saya banyak kali nak pergi tegur pun tak boleh. Last pula masa saya letak sana satu perkataan, kalau you nak tinggal sini, keluar daripada agama Islam. Maksudnya kalau nak duduk dalam rumah dengan kita, dia kena tinggalkan agama Islam. Agama Islam. Dugaan saya sikit. Okay. Dugaan saya memang banyak. Sampai saya dah keluar daripada rumah, masa saya start touch saya punya pekerja, saya punya bisnes, semua dikeluarkan nama saya. Maksudnya dikeluarkan dari semua aset ekonomi keluarga lah. Sebab dia nak saya, dia tahu saya tanpa duit tak boleh. Saya dah hidup mewah. Seorang hidup mewah daripada kecil, dia tak tahu apa tu susah. Kita bagi dia susah, memang dia sakit sangat. Dia tahu benda tu. Lepas tu bila dia dah ini, dekat-dekat 6 hari saya tak ada duit makan. Tak ada makan. 6 hari tak makan? 6 hari. Hanya minum air pipe dekat surau saja. Okey, dan tak ada tempat tinggal dekat Lagun Perdana, dekat surau sahaja. Okey, masa itulah hari ke-7 tu memang gila lapar, nak pergi ambil makan daripada tong sampah. Orang masa tu buang. Saya nampak itu kek lapis tau. Okey, kek yang lapis itu. Okey, saya nak pergi angkat makan itu tau. Dah ambil dah. Nak makan dah ambil. Masa itulah saya dapat satu panggilan daripada KDH. Masa itu dapat panggil datang ambil barang semua kan. Dan lagi satu, Ustazah, saya kena bagi tahu nama ini sebab dia orang ini memang macam backbone saya lah. Tulang belakang kan. Ustazah Atika dan juga Ustazah Ajam. Mereka ini adalah tolong saya dan bagi saya tempat tinggal di KDH, asrama. Sebab apa saya bagi tahu dia orang? Sebab kalau dia orang tak ada, JJ tak ada dapat ilmu langsung. So J, saya tahu sekarang, boleh tak kita tahu macam mana cerita J? Yelah kita tahu sekarang kita di bawah Pekim kan, J di bawah Pekim Datuk Keramat. Kita nak tahu, saya nak tahu macam mana J boleh terjumpa dengan Pekim Datuk Keramat. Saya jumpa Pekim Datuk Keramat melalui Puan Sarah daripada Al-Bayan. Okey, satu hari dia call saya. Masa tu saya tengah kerja dan dia call saya, lepas tu dia bagi tahu dekat saya lah. JJ, besok habis kerja jangan balik rumah terus. Nanti datang rumah saya makan dulu. Saya makan tanya, lah untuk cadangan untuk cadangan untuk makan je. Tapi saya tanya kenapa? Nanti ada satu ustaz datang. Dia tak bagi tahu ustaz itu siapa. Nanti ada satu ustaz datang. Nanti saya kenalkan JJ dengan ustaz itu. Dan tiba-tiba saya datang rumah dia. Tengah sembang-sembang, masa tu masuk puasa lagi. Tengah sembang-sembang, tiba-tiba pula Ustaz Suhaimi datang baru. Betul. So saya rasa saya berbesar hatilah sebab J pun be part of the Pekim Datuk Keramat. Saya nak ucapkan tahniah kepada J kerana alhamdulillah J merupakan insan terpilih untuk kembali ke fitrah. Ramai orang, kita faham tak, ramai yang orang boleh terima hidayah. Pula-pula J. Jeffrey yang merupakan orang cakap apa, ex 22 tahun Pedri, saya rasa satu motivasi kepada kita yang dah lama Islam ni rasa malu kadang-kadang. J. Jeffrey, ada apa-apa pesanan kepada bakal mualaf ataupun orang yang nak masuk Islam tapi was-was tentang Islam? Adakah ada satu dua kata-kata untuk mereka, untuk motivasi kepada mereka supaya diorang tahu nak buat macam mana? Ya, benar. Kalau macam sesiapa yang was-was yang nak memeluk agama Islam, tolonglah rujuk pada kawan atau yang paling penting pada ustaz-ustazah yang paling penting, dan juga yang dah memeluk agama Islam, saudara baru kita, maulaf yang baru. Ingat sentiasa niat dan tujuan kita kena hadap pada Allah sahaja, dan istiqamah selalu solat, buat kebaikan yang sekarang tengah buat.
Tapi jangan segala-gala apa dugaan cabaran datang pun jangan tinggal solat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah saya minta kenahi, saya minta sama langit tunjukkanlah jalan bagi saya masuk Islam lah.